Okey dah. Okey, now minggu lepas kita dah belajar dah macam mana pendawaian dibuat. Ni antara flow-flow dia lah daripada dawai luar masuk ke dalam rumah kita. So, kita nak perkenalkan sikit lah fungsi-fungsi yang ada pada setiap nama-nama yang kita labelkan. Okey, yang pertama yang A ni namanya adalah dawai neutral. Dawai neutral tu kalau ikutkan dia bersifat negatif lah, yang kita tengok negatif positif tu kan. Jadi mengalir arus elektrik dari rumah ke pencawan bahagian ni namanya dawai neutral. Dawai neutral. Okey. Menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan. Maksudnya ni adalah bil kita bergantung kepada unit yang diambil. Ni namanya meter elektrik. Tu meter elektrik ya, yang korang baca meter tu lah. Memutuskan litar. Okey, memutuskan litar ni kalau ada current lebih masuk, arus yang lebih masuk, maka dia akan putuskan litar. Okey, memutuskan litar. Sama ada dua lah, fuse ataupun kalau dekat sini B apa? C CELCB. Jadi dia adalah ELCB. Dia akan memutuskan litar apabila arus berlebihan melaluinya. Okey. Lepas tu mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Okey, kita ada lagi satu litar MCB. MCB ni kita asingkanlah untuk pergi ke elektrik ke dan sebagainya. Kan? Okey, kita tunjuk contoh sikit. Kalau dekat board korang tu, dia ada macam ni. Biasanya dekat kanan atau kiri lah. Kat sini kita punya main. Main tu warna hitam tu. Okay, lepas tu baru dia akan masuk ELCB. ELCB tu yang ada test restart. Warna orange biasanya. Okay, lepas tu yang kecil-kecil. Okay, yang kecil-kecil ni lah namanya sebagai MCB. Ni namanya MCB. MCB. Jadi MCB ni pergilah ke lampu ke plug ke aircon ke, peti sejuk, bahagian dapur, faham tak? Jadi kita ada main utama, kita tutup switch utama, ataupun kita ada LCB kalau ada lightening berlaku kat sinilah. Ini kalau ada kebocoran pada setiap alatan. Kadang-kadang katakanlah tiba-tiba peti sejuk kita ada renjatan ke ataupun litar pitas, maka fuse ni, MCB ni akan terbakar. Jadi dia akan menyelamatkan rumah kita lah, faham tak? Tu bezanya LCB dengan MCB. Okey, seterusnya. Terdiri daripada dawai hidup, dawai neutral dan juga dawai bumi. Apakah ini? Ketiga-tiganya ada. Ini namanya litar kuasa. Litar kuasa. Kat mana litar kuasa duduk? Dekat E. E kita kat mana? Kat sini. Ni namanya litar kuasa. Litar kuasa ni kita nak masuk ke ke peralatan masing-masing lah. Peralatan masing-masing. Plug. Senang cerita yang plug tu korang tu. Plug yang 3 pin tu kan. Tu namanya litar kuasa. Okey, F kat mana? F dekat sini. F kat situ. F adalah switch utama. Switch utama kalau cikgu lukis tadi kat sini lah. Ni, switch utama. Dia akan tutup semua sekali. Mengawal jumlah arus mengalir melalui litar rumah. Jadi F ni adalah switch utama. Okey. Seterusnya adalah menyambung peralatan secara langsung ke bumi. Okey, apa yang korang tahu? Agak-agaknya wire apakah yang terus pergi kepada bumi? Siapa tahu? Warnanya warna hijau. Menyambung terus kepada bumi untuk mengelakkan renjatan elektrik berlaku. Ini dikenali sebagai
wayar bumi ataupun dawai bumi. Namanya dawai bumi, ya. Warna hijau tu lah. Okay, sebab arus ni dia suka kepada bumi. Seterusnya adalah mengalir arus elektrik pada voltan 240 watt dan pecahan. Okey, mengalirkan arus elektrik ni namanya wayar hidup ataupun dawai hidup. Okey, dawai hidup ni bersifat positif lah. Ya, dawai hidup. Terdiri daripada dawai hidup dan dawai neutral. Dua-dua ada. Dekat I. Mana kat I? Alamak tak ada kat sini. G ada, dawai bumi. H, I. I mana? I tak ada pun. Kan? Tak ada pula I. Tak apalah. Terdiri daripada dawai hidup dan dawai neutral. Ini namanya adalah lita pencahayaan. Lita pencahayaan. Lita pencahayaan. Lampu lah, lampu. Okey guys, nak salin ke? Dah. Cikgu bagi siapa-siapa yang baru masuk ke muka surat yang ke-7. Muka surat yang ke-7. Okey, dah. Cikgu bagi ruang sikit. Kawan-kawan nak salin dulu. Supaya tak tertinggal. Okey dah. Cikgu teruskan lagi. Okey, kita nak masuk pin pula ya. Okey, pin kat bawah ni cikgu tengok nota dululah. Sebab nota ni ada warna-warna cantik sikit. Okey, nota kita ya. Ni adalah plug 3 pin. Plug kita ada dua jenis, iaitu 3 pin dan juga 2 pin. 3 pin yang macam ni lah. Okey, ni Hong Kong. Kecil sikit. Ini bulat-bulat India. Yang macam ni Amerika Utara. Yang ini Jepun. Dua ni Eropah. Kan? Berbeza-beza sikit. Kita macam mana? Kita lain sikit. Kita macam Hong Kong tapi lain sikit. Sebab dia punya voltage negara masing-masing berbeza-beza. Okey? 3 pin dan juga 2 pin. Okey, tengok sikit sini. Apa beza mereka ni? Okay, dekat sini, 3 pin ni peralatan seperti cerek elektrik, serika memperolehi tenaga elektrik daripada soket 3 pin. Sebab dia besar lah arus dia kan. Kalau 2 pin ni seperti pengering rambut, berus gigi melalui 2 pin. Dia tak power sangat. Jadi dalam 3 pin ni, kita ada beberapa bahagian yang penting yang boleh kita tengok. Okey, kalau dia 2 pin sahaja, dia tak ada wayar bumi. Tu je beza. Okey. Dia ada hidup dan dia ada neutral. So ingat, nak tahu yang hidup, dia yang ada fuse ni. Fuse dan berwarna gelap. Berwarna perang. Kadang-kadang perang, kadang-kadang merah. Okey, yang warna biru ni neutral. Negatif. Neutral negatif. Hidup ni adalah positif. Jadi biasanya kita punya fuse berada pada positif. Jadi dalam plug tu pun ada fuse. Dekat luar tadi kita dah ada MCB, kan? Dalam plug pun kita ada fuse. Jadi kalau ada arus masuk terlalu banyak, dia akan memutuskan lita kita. Okey, boleh. Okey, inilah penggunaan plug 3 pin. Banyak ni. Penggunaan 2 pin. 2 pin tak ada wayar bumi. Dia mungkin tak berapa bahaya sangatlah. Dia pakai dua wayar sahaja. Okey.
Okey, jadi kat sini kita ada beberapa komponen keselamatan. Macam fuse tadi. Jadi kat sini pun kita ada keselamatan ya. Okey, yang pertama kita tengok tadi ni nama adalah Swiss. Okey, Swiss yang utama. Ni Swiss utama ya. Lepas tu kita ada ELCB. Dan kita ada MCB. Semua ni adalah fuse untuk memutuskan arus jika dia overload. Okey, dekat pelat 3 pin pun ada fuse yang berada kat sini. Fuse. Fuse ni. Kita boleh tukar-tukar fuse ni ya. Ada 3M, 5M bergantung kepada peralatan. Biasanya paling banyak kita pakai 13M lah. 13M ni semua boleh pakai. Cerit, iron, vacuum. Kita pakai 3M, 13M. Kalau kecil sangat ni cepat putus. Okey, lagi kita ada dawai bumi. Dawai bumi pun adalah keselamatan. Kalau ada apa-apa arus masuk terlebih, kena kilat ke, dia akan masuk ke wayar bumi. Dan satu lagi kalau dekat sekolah, kat rumah tak ada. Dekat sekolah ni kita ada pengalih kilat yang tajam tu. Sekolah korang ada tak? Setengah sekolah tu dia pakai 3 tajam macam ni. Korang perasan tak? Ada 3 tajam macam ni. Kalau ada, adalah. Kalau tak nampak, tak nampak. Biasa sekolah ada. Bangunan paling tinggi dia letak. Supaya kalau ada kilat, kilat tu akan datang dekat sini dulu. Jadi kilat tu tak kenalah pada bumbung ke. Dia akan datang dekat situ. Okay, faham? Boleh? Okey, ni adalah fuse ya. Yang kita tengok tadi, fuse yang dekat plat 3 pin tu. Fuse tu kat mana? Fuse tu dekat sini. Fuse kat sini kan? Okey, fuse. Jadi dalam fuse ni, ni fuse 5A. 5A ni tak kuat. Jadi, dekat sini kita ada wire halus sangat. Jadi, kalau arus masuk terlalu banyak, dia akan putuskan dirinya. Dia cair. Jadi, bila putus, arus tak masuk, dia akan stop lah. Jadi ini mengelakkan daripada alat tersebut terbakar. Okey, wayar dia sangat halus tau ni. Halus, pendek, mudah menjadi panas. Dia akan melebur dan dia akan putus. Okey, fuse cartridge dan juga fuse wire boleh diganti-ganti. Betul? Ini namanya fuse wire. Fuse wire ni biasanya berada dekat luar rumah korang. Korang jarang jumpa lah. Sebab dia kena tarik kan, bahaya. Okay, kalau fuse cartridge ni senang banyak korang jumpa lah. Dekat-dekat plat 3 pin. Plat 3 pin. Okay. Okay lagi. Okay, ni penentuan. Okay, nanti nak buat pengiraan ni. Alamak, pengiraan kita buat pada latihan lah. Kat sini susah juga nak explain. Okey, dah ready kita nak buat sikit nota kita untuk plat 2 pin dan juga 3 pin. Okey, 2 pin ni sebenarnya tidak mempunyai wayar bumi tau. Ataupun dawai bumi. Dia tak ada dawai bumi. Dan juga dia tak ada fuse. Sebab tu dia 2 ketul kecil je. Maksudnya current yang diperlukan tu sikit lah. Okay, kalau 3 pin ni lagi dahsyat. Tapi sebenarnya kita boleh tukar pada 3 pin. Okay, 3 pin, ingat yang mula-mula ni, yang ada fuse tu, yang ada benda dawai hidup tu namanya adalah fuse. Okay, fuse. Okay, lepas tu dekat fuse ni warna brown tu kan. Warna coklat tu, wire tu adalah dawai bumi. Dawai bumi ni warna brown. Positif lah. Dekat atas tu adalah wire bumi. Ni wayar bumi lah. Ni wayar hidup. Dawai hidup, sorry. Wayar bumi kat atas. Yang ini adalah dawai neutral. Dawai mati tak ada. Dawai neutral je ada. Okey dah. Boleh je remove. Boleh juga ke guys? Boleh ke? Ke nak tanya apa-apa? Sampai sini? Orang okey? Boleh fahamkan orang kan? Okey lagi. Kita tengok kod warna-warna antarabangsa. Okey, wire ataupun dawai hidup. Kita ada banyak warna. Dia ada warna merah. Biasa kita pakai warna perang lah. Kat rumah boleh okey lah sebab warna perang. Kalau dekat kilang banyak peralatan. Jadi dia orang guna banyak warna lain. Jadi senang nak tengok.
Okey, satu lagi mengalir arus elektrik dari alatan. Daripada alatan ni mesti neutral. Okey. Kalau dia membawa arus dia hidup. Tapi kalau mengalir arus dari peralatan dia neutral. So dia berwarna biru. Okey, manakala bumi pula adalah mengalir arus bocor ke bumi, ni adalah wayar bumi ataupun dawai bumi. Warna apa? Warna hijau. So, korang belajar 3 ni lah sebenarnya. Banyak warna lain lagi. Merah pun ada. Ya, merah pun kadang ada. Okey. Okey. Kita belajar 3 tu lah. Perang, biru dan juga kuning. Okey, kadang-kadang hijau. Kadang-kadang ada juga yang berjenis jalur. Dia macam jalur hijau kuning. Kadang-kadang ada juga. Cikgu tulis lah. Kadang-kadang soalan dia tanya juga ni. Soalan ABC ke. Jalur hijau kuning. Okey, kita ada komponen-komponen keselamatan untuk memastikan elektrik kita tak bocor. Kalau bocor pun dia cepat putuskan elektrik. Yang pertama, kita ada switch. Boleh tutup. Tapi kalau tak perasan, Alif. Oh ya, Alif. Okey, Alif. Kalau tak perasan, nanti kalau terbakar, kita ada fuse. Kita ada fuse. Okey, Alif. Muka surat yang ke-8, Alif. Kita ada fuse, kita ada LCB, kita ada MCB dan juga kita ada dawai bumi. Jadi semua ni untuk memastikan rumah kita selamat kalau ada kebocoran. Tapi kebanyakan cikgu perasan wayar bumi kat rumah kadang-kadang tak berfungsi. Ataupun wayar buminya terlalu lama dah berkarat. Ataupun wayar bumi dah lama tak tukar. Cikgu baru je tukar wayar bumi cikgu Sebab tempat cikgu sekarang ni banyak hujan dan kilat. Maka cikgu tukar dawai bumi yang lebih besar sikit. Sebab rumah cikgu dah 2 kali kena sambar petir. Dan TV cikgu rosak satu. Cikgu punya printer rosak. Cikgu punya modem rosak. Dan adalah beberapa peralatan lain yang rosak. Jadi, untuk mengelakkan perkara yang sama berlaku, cikgu dah pasang dah wayar bumi. Pasang besar-besar sikit. Okay. Okay, now. Okay, lagi apa lagi yang penting? Okay, satu lagi yang tajam tu. Dekat sekolah kan. Namanya adalah konduktor kilat. Konduktor kilat. Konduktor kilat. Yang tajam tu lah kat sekolah tu. Sebab petir dan kilat, dia suka benda-benda tajam. Jadi, bila berlakunya hujan dan petir, korang jangan duduk di bawah pokok. Sebab pokok ni dia mempunyai daun yang tajam. Daun ni tajam ni. Pokok kelapa lagilah. Jadi nak berlindung, pastikan berlindung di bawah jambatan ke. Ataupun bawah bumbung sekolah ke. Itu lebih baik. Tanah lapang pun tak elok. Okey. Cara dia macam tu. Okey, fuse. Fuse merupakan seutas wayar halus. Ni fuse ni untuk memastikan rumah kita selamat juga. Merupakan seutas wayar halus yang akan melebur. Ni, wayar halus ni kan, kalau arus masuk banyak, dia akan lebur dulu untuk putuskan current tu ya, memutuskan arus. So melebur apabila arus berlebihan daripada nilai fuse. Contohnya peralatan ini gunakan 5M. 5M tu adalah 5 arus kan. Kalau katakan kena lightning, kena kilat, mestilah arusnya tinggi. Bila tinggi, dia akan cair. Maka dia akan putuskan litar dan dia akan selamatkan peralatan tersebut. Tapi kalau dia tinggi sangat, biasa tak sempat selamatkan. Sebab current laju. Dia lalu dulu baru putus. Kalau lalu dulu memang rosaklah elektrik tu. Tak sempat nak putus. Tak sempat nak selamat. Biasanya kalau kenaikan pada elektrik sendiri, itu boleh putus. Tapi kalau naik disebabkan lightning, biasanya tak sempat. Sebab lightning dia laju sangat. Sangat laju lightning. Okay, now. Okay, ni adalah catalyst. Ni adalah kita punya fuse juga. Okay, ni fuse juga kan. Okay. So, ini namanya adalah
fuse cartridge. Nampak macam ni. Yang ini namanya fuse wire. Boleh ganti. Wire boleh ganti. Okey. So kat fuse ni pun ada nama-nama dia. Lupa nak beritahu tahu. Yang tengah-tengah sekali tu adalah wire fuse namanya. Wire fuse ni halus ya. Okey, lepas tu kita ada sarung kaca. Kita nampak lah ada jenis sarung kaca, ada jenis tak nampak. Ada jenis dia balut dengan porselin, tak nampak lah. Okey, ni adalah nilai dia. Nilai fuse ya. Tengoklah berapa nilai yang kita ada nak buat. Lepas tu kita guna penutup logam supaya senanglah arus mengalir. Penutup logam. Okey, lepas tu dalamnya ni kalau boleh kita isi dengan gas yang tidak mudah terbakar. Okey, biasanya kita guna gas nitrogen. Nitrogen tak mudah terbakar. Kita guna gas tu. Jangan guna hidrogen. Nanti kalau ada arus masuk, dah terbakar pula kan cepat. Kita guna gas yang tidak mudah terbakar ya. Okey, boleh salin dulu. Okey lagi. Nilai fuse. Okey, nilai fuse yang tengok tadi lah 5M. Biasanya kalau kat rumah kita pakai 13M. Yang korang pakai dekat plug 3 pin tu lah. Biasanya 3M. Okey, nilai fuse. Nilai fuse tu apa? Nilai fuse merupakan nilai maksimum. Maksimum arus yang mengalir. Jadi kalau lebih daripada 5M, dia akan memutuskan litar. Jadi kat sini antara yang lazim kita gunakan inilah. Tapi kebanyakan kat Malaysia, fuse kita 13M. Korang buka lah plug 3 pin tu. Dalam tu korang tengok 13M. Ya. Okey, pemilihan fuse berdasarkan nilai arus maksimum dalam peralatan tersebut. So bergantung kepada peralatan yang kita gunakan. Tak bolehlah suka-suka je kita guna kan. Okey, next. Okey, now kita pergi kepada keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik. Okey, punca elektrik litar pintas. Okey, kalau berlakunya litar pintas, kemungkinan kebakaran akan berlakulah pada tempat litar pintas tu. Ataupun mungkin juga kita ataupun kawan kita ke cucuk ke dalam plug tu menggunakan screwdriver. Itu juga boleh menyebabkan litar pintas dan juga renjatan elektrik kemalangan. Kalau kena macam tu, kita tak boleh bantu kawan kita dengan kita pegang dia. Nanti kita pun kena. Kecuali kalau kita mahir lah guna pelapik. Boleh. Kalau guna pelapik tu boleh. Kalau pandai. Okey, kat sini kita ada mungkin juga penebat itu rosak. Penebat tu yang membungkus wire rosak. Lepas tu beban yang tinggi, arus yang banyak masuk. Kabel yang terlalu panas boleh terbakar. Keadaan basah, ya, basah sebab elektrik ni suka air. Penyambungan yang tidak sempurna ataupun longgar-longgar. Dia akan spark lah, dia akan keluarkan spark kan. Spark tu boleh menghasilkan elektrik. So kena berhati-hatilah walaupun dia penting untuk kita. So banyak kejadian rumah terbakar disebabkan oleh litar pintas ini. Okey, seterusnya langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Yang pertama adalah tidak menyambung terlalu banyak peralatan elektrik pada satu punca. Betul? Kita guna plug. Macam-macam plug ada. Okey Alif. Memastikan tangan kita kering. Tidak menggunakan peralatan elektrik sudah rosak. Betul. Ataupun penebak haba yang sudah kena gigit tikus ke, buanglah. Menggunakan peralatan yang mempunyai chop sirim.
Memastikan switch apabila tidak digunakan. Mematikan switch. Okey. Sekarang kita nak masuk pengiraan kos pula. Macam mana kos kita dikira. Okey, senang je. Okay, caranya adalah peratus input. Peratus tenaga masuk. Kita bahagi dengan tenaga keluar, output. Yang berfaedah. Okey. Nanti kita buat pengiraan sikit. Kita ada teknologi yang baru iaitu lampu LED dan juga TV LED. Jadi lampu LED dengan TV LED ni dia sangat menjimatkan current kita. Jimat banyak. Dan juga sekarang kita ada mesin basuh automatik. Okay, di Malaysia kita ada satu jabatan yang memantau penggunaan elektrik ni, namanya adalah Suruhanjaya Tenaga. SIRIM tu lain ya. SIRIM tu untuk dia cek barang tersebut. Tapi untuk penggunaan tenaga elektrik, yang jaga Suruhanjaya Tenaga. Okey. Macam tu. Okey. Sampai sini okey guys? Nak tanya apa tak? Boleh terima? Suruhanjaya ni memperkenalkan label cekap macam ni lah. Bekerjasama dengan SIRIM. Senang kan? Okey, kalau nampak label macam ni, label yang paling bagus adalah mempunyai 5 bintang. 5 bintang ni jimat tenaga. 5 bintang ni lebih pada jimat tenaga lah. Kalau yang ada cop SIRIM tu, kalau SIRIM ni lebih kepada keselamatan. Ni keselamatan. Suruhanjaya ni lebih kepada jimat tenaga. Biasanya kalau jimat tenaga ni, alatan tersebut dia mahal lah sikit. Dia mahal sikit je lah. Jom kita buat pengiraan sikit ya. Cuba tunjuk nota ni lah, cantik sikit. Okey, pengiraan kita sebenarnya untuk dapatkan kecekapan. Pengiraan dia macam ni lah. Katakanlah kalau korang exam kan. Okey, korang exam. Kita punya markah penuh adalah 60. 60 ni kalau ikut penuh. Kan? Lepas itu, kita pun dapat result dia. Katalah result kita adalah 30 sahaja. 30 betul daripada 60. Darat dengan 100. Agak-agaknya berapa peratuskah kita betul? Separuh kan? Jadi, kita hanya dapat markah 50%. Jadi, inilah kecekapan kita. Senang tak? Okey. Ini namanya kecekapan. Jadi, kalau kita tinggi markah kita, tinggilah kecekapan kita. Kalau boleh, kita nak 100% lah. Okey. Jadi kat sini tenaga output bahagi tenaga input. Jadi kat atas ni output yang korang dapat hasil. Ni input yang sebenar sepatutnya. Okey, jadi dapatlah kecekapan dia. Kalau boleh dia nak 100 lah. Okey, kecekapan tenaga lah peratus tenaga input yang diubah. Okey, tak ada apa sangat. Contohnya kat sini. Okey, ni namanya lampu berfilamen. Lampu ni orang tak pakai dah sekarang sebab current yang digunakan agak tinggi, mahal lah. Rumah siapa lagi ada masih pakai guna lampu ni? Cuba ngaku. Cikgu ada satu pakai. Cikgu pakai dekat tandas. Sebab, kenapa cikgu pakai ya? Sebab dia punya soket tu ada kat situ. Cikgu nak buka tu malas. Tak ada daya. Jadi kalau dia terbakar pun cikgu gantilah sebab nak tukar plug yang masuk tu kan. Jadi nak tukar tu leceh sikit. Biarlah pakailah. Naura tak ada. Lampu rumah lama-lama adalah. Sekarang pakai LED dah.
Okey. Contoh kat sini, tenaga input dia adalah 100 joule. Tetapi tenaga yang digunakan sebanyak 8 joule yang berfaedah. Tenaga 95 dibazirkan. 8% je faedah. Jadi bila kita darab 8 darab 100, kita hanya dapat 8% sahaja kecekapan dia. Jadi lampu ni tak baguslah. Banyak membazir. Sebab apa membazir? Sebab dia akan menjadi panas. Panas tu pembaziran. Kita tak nak panas, kita nak cahaya. Sebab tu lampu ni sangat panas. Korang pegang pun tak mampulah sebab dia panas sangat. Jadi sekarang ni kita tukarlah kepada fluoresan. Lampu panjang tu fluoresan. Lepas lampu fluoresan, kita yang terbaru kita ada LED. Jadi LED tu terbaru sampai sekarang. Mungkin akan datang lagi lampu-lampu lain, mana tahu. Okey, ni contoh-contohnya ya. Yang ini namanya lampu berfilament. Elektrik maksimum ditukarkan kepada tenaga cahaya 10% je. Lepas tu kita tukar kepada fluoresan. Bentuk macam ni ataupun bentuk yang panjang tu. Ni kita dapat 50%. Manakala LED kita dapat 90%. Jimat gila. Mungkin akan datang kita ada lampu yang boleh membuat 100% ke? Ataupun mungkin 99%. Mana tahu kan? Dunia teknologi ni semakin berkembang. Nanti kalau dah ada nanti, kita tukarlah balik lampu yang berikutnya. Macam itulah kehidupan kita ni guys. Ni tadi cikgu cakap Suruhanjaya ya. Dekat sini ada bintang ni. 1 hingga 5 bintang. 5 bintang ni sangat jimat tenaga. Okey, peralatan, info dan sebagainya. Oh ni, dia beritahu penggunaan tenaga. Dahsyat lah. Kilowatt hour maksudnya apa? Kilowatt hour ni maksudnya setiap jam kita perlukan kita mengguna dia sebanyak 1597 kilowatt untuk 1 jam. Okey, ini detail nanti kalau korang ambil fizik, korang akan belajar detail lah. Tapi ni korang tak belajar ni. Tak belajarlah detail masa masa form 3. Korang belajar juga sikit-sikit. Tapi detail nanti pengiraan detail korang belajar masa fizik. Kalau korang ambil. Ni meter rumah korang lah. Tapi yang terbaru, meter yang terbaru dah ada pakai digital dah. Rumah korang macam ni ke? Ke rumah korang dah pakai digital? Yang lampu yang nyala-nyala dah. Naura rumahnya macam mana pakai? Yang nyala warna hijau ke? Kalau yang lama masih macam ni lah. Kalau yang baru tu dah nyala warna hijau. Kan? Dia keluar digital. Rumah Alif, cek tak macam mana meternya? Kebanyakan rumah-rumah bandar dia pakai yang moden lah. Macam ni juga Alif kebanyakan rumah taman-taman, Naura tak tahu. Nanti cuba-cuba cek tengok. Nyala tak? Dia digital ke nombor macam ni? Tapi kebanyakan yang baru, dia pakai yang digital. Jadi inilah kira-kira ni. Penggunaan kita ya. Okey, ni pengiraan kuasa. Yang tadi pengiraan kecekapan kan? Ni kuasa. Kuasa jumlahnya adalah tenaga bahagi masa. Ni cikgu tak nak cerita dah lebih-lebih. Okey, cikgu tak nak cerita dah lebih-lebih. Nanti korang akan belajar banyak masa SPM. Cikgu tak nak ajar buat apa? Tak naklah korang stres pula kan belajar benda ni. Banyak sangat kan? Okey, ni pengiraan-pengiraan dia. Okey, jom kita tengok balik kita punya latihan kita nak habiskan ni. Okey, penggunaan tenaga elektrik. Okey, yang pertama kita ada kuasa elektrik. Kuasa elektrik, tenaga bahagi masa. Cikgu explain macam tu je. Arus elektrik, charge bahagi masa. Q ni simbol bagi charge. Namanya Coulomb. Pun korang belajar masa fizik lebih detail. Ini macam pengenalan lah supaya korang berasa dengan Q kan. Q ni adalah Coulomb. Charge. Yang charge dengan elektrik lain. Jadi charge dengan elektrik pula. Arus dengan elektrik tu lain. Arus ni adalah kumpulan-kumpulan charge
Kalau ikutkan cas tu lagi kecil lah. Cas tu kecil. Jadi kumpulan cas tu dikenali sebagai arus. Faham tak? Contohnya. Katakanlah satu arus. Contoh ya. Satu arus ni mungkin ada 10 cas. Cas. Faham tak? Ada 10 cas. Kalau dua arus, ada 20 cas lah. Kumpulan dia. Ini contoh saja. Faham ya? Nanti korang tanya pula, cas tu apa pula? Ada arus, ada cas. Cas tu sebenarnya arus lah. Cuma dia pergi dalam bentuk kumpulan. Jadi satu arus, sekali pergi 10 cas pergi. Kalau dua arus, maksudnya sekali pergi 20 cas pergi. Faham tak? Contoh yang senang nak buat. Tapi sebenarnya bukan 20 lah, banyak cas dia pergi. Okey, boleh Okey, ini voltan. Okey, ini adalah pengiraan penggunaan. Okey, tadi aku juga cakap dah, kilowatt per jam kan? Kilowatt jam. Maksudnya sejam pakai banyak mana. So, caranya senang je lah. Kilowatt darab dengan masa. Soalan untuk PT3, dia bagi simple saja. Dia bagi simple saja pengguna. Okey, sini tengok sikit macam mana TNB cas kita, rumah kita. Cas rumah kita. Mula-mula untuk 1 hingga 200 kilowatt. 1 hingga 200. Kalau rumah kecil, tak banyak peralatan, mungkin dapatlah. Dia cuma kena bayar sebanyak RM21.80. RM21.80. Okey, katakanlah kalau dia lebih daripada tu, yang ni kena bayar sekali. Lebih daripada tu, kita dinaikkan lagi. 33 per 40 sen. Current dia. Darab lah. Ini darab ni, dapatlah bil kita. Bil yang seterusnya, darab ni. Berapa bil yang seterusnya. Nanti dia akan tambah. Sehinggalah 57 sen. Banyaklah kalau kita pakai lagi banyak. Jadi, total minimum sebulan cas adalah RM3. Okey, katakanlah kita ada elektrik rumah kita, tapi rumah kita tak pernah pakai elektrik. Mungkin kita tinggalkan lama kan, pergi jalan ke sebulan tak balik rumah. Mereka tetap juga akan charge kita sekurang-kurangnya RM3. Walaupun kita tak guna. Okey? Dia charge RM3. Okey, lagi kaedah penjimatan yang boleh kita fikirkan. Okey, yang pertama adalah ni kalau nak jimat ni. Okey. Yang pertama adalah penjimatan yang mula-mula kita guna ni adalah kita kalau boleh kita matikan switch dan peralatan elektrik yang tidak digunakan. Termasuklah kipas kat dalam bilik, lampu tidur tu nanti tutup lampu. Ke ada yang tidur buka lampu terang? Siapa kat sini suka tidur lampunya terang? Naufal suka tak? Naura? Alif suka Alif? Ke pasang lampu tidur je? Irfan suka? Ya. Hawa? Ke tak? Batrisya? Kalau tidur suka macam mana? Lampu terang ke gelap? Kalau Alif? Kalau Yusof? Macam mana Yusof? Yusof pula dah. Apa dia ni? Alif. Pakai lampu tidur yang malap-malap tu ya. Tu okey lah sikit. Taklah membazir kan. Lampu terang bazir satu, terang lah pula. Okey. Lampu kecil tak terang. Betul? Nanti kalau lampu terang-terang, kalau masuk asrama ni ada yang suka, ada yang tak. Okey, seterusnya adalah membasuh dan menggosok baju dalam kuantiti yang banyak sekaligus. Sebab apa? Sebab kita nak panaskan iron tu, dah makan banyak dah current. Kita panaskan pakai selai. Ia rugi kan? Kalau boleh alang-alang pakai kakak-kakak ke, iron baju, sekali tudung, sekali baju kakak sekalipun, lepas kita buat kakak buat. Jadi menjimatkan elektrik. Membeli peralatan elektrik yang berlabel cekap
tenaga 5 bintang. Tapi 5 bintang ni mahal lah pula kan. Satu hal lah pula nak kena bayar. Mahal. Okey, lepas tu kita buat pembinaan bangunan hijau. Okey, pernah tengok tak macam mana pembinaan bangunan hijau? Okey, dalam fikiran korang, kalau disebut pembinaan bangunan hijau ni macam mana? Pada fikiran korang. Adakah dia tanam pokok? Bukan. Bukan tanam pokok. Tanam pokok tu boleh lah, tapi bukan itu maksudnya ya. Pembinaan bangunan hijau ni kalau boleh kita nak guna perkara-perkara semula jadi. Udara pun ya semula jadi. Kalau boleh cahaya semula jadi. Jadi tak nak buka lampu. Contoh kat sini, sistem pengudaraan yang cekap. Yang cekap. Kalau nak pakai aircon pun sikit-sikit lah. Reka bentuk pencahayaan. Kalau boleh, siang tak nak buka lampu kan. Kita letaklah zinc yang loop sinar tu boleh masuk cahaya. Jadi, dan pemasangan sel solar, penjimatan tenaga. Jadi itulah penceritaan kita untuk malam ini. Okay, ada korang nak tanya apa-apa tak?